warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah, malam Jumaat 6 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tak terhingganya pada Allah di atas satu lagi peluang kehidupan yang diberi oleh Allah. Sehari lagi kita diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pemberian ini bukanlah satu pemberian yang biasa-biasa begitu sahaja, tapi satu pemberian yang paling agung. Sebab bila kita diberi peluang untuk hidup, kita masih lagi diberi peluang untuk beramal, kita masih lagi diberi peluang untuk membina bekal sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat kita, iaitulah fasa kehidupan kita yang lain. Besoknya iaitulah satu ketika kita akan menghadapi apa yang disebut sebagai yaumul barzakh, iaitulah hari barzakh. Kita akan berjumpa dengan yaumul hisab wa yaumul jaza. Hari iaitulah dibicarakan dan hari dibalas oleh Allah. Yang jadi persoalannya ialah kesemua kehebatan pada hari itu, keselamatan pada hari itu bergantung banyak kepada kehidupan kita di atas muka bumi. Pasal itu bila Tuhan bagi peluang kepada kita untuk hidup, sebenarnya Tuhan membuka peluang bagi kita untuk membina keselamatan yang cukup hebat di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga ucap syukur pada Allah kerana kita dapat berkubu dengan begitu baik daripada godaan syaitan dan iblis di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peluang sekali lagi kita berada dalam satu majlis yang agung, majlis yang menjadi sunnah utama daripada Nabi sallallahu
alaihi wasallam, majlis yang disebutkan di dalam hadis Nabi, iaitulah innal malaikata latad'u ajnihatiha ridan bima yatlubu, iaitulah malaikat menghamparkan sayapnya kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu ini, ridan bima yatlubu, kerana begitu berkenan sungguh dengan apa yang dicari oleh kita di atas muka bumi Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita cari apa? Satunya ialah mardatillah, keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya ialah untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, kerana jahil itu menjadi musuh utama kepada Allah. Malah ada pepatah Arab menyebut orang-orang yang jahil, dia akan menjadi musuh utama kepada kebenaran di atas muka bumi Allah. Sebab itulah orang jahil dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ada peluang malam ni untuk menambah sedikit sebanyak khazanah ilmu, supaya hilanglah sedikit demi sedikit kejahilan dalam diri kita. Dan kita mahu supaya bila kita mati besok, ketika malaikat maut datang kepada kita, dia pun menamatkan usia kita. Satu, kita mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, kita mati dalam keadaan berilmu walaupun sedikit. Kenapa? Sebab kata Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut bahawa setiap manusia akan dibangkitkan besok di padang mahsyar mengikut keadaan bagaimana ia dimatikan oleh Allah. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, maka bangkit besok dia dalam keadaan kufur. Dan kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka bangkit besok di padang mahsyar dia bangkit dalam keadaan beriman. Kalau dia mati dalam keadaan alim, bangkit besok dalam keadaan alim, yakni dalam keadaan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan jahil, sama juga dia akan dibangkitkan dalam keadaan jahil. Artinya ihanah, iaitulah satu penghinaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya sebut tadi, kita patut syukur sungguh-sungguh pada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang penuh barakah ini sekali lagi kita dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan suntikan peringatan Allah, peringatan Nabi dan peringatan ulama ini, hati kita akan hidup, akal kita akan menjadi sempurna. Kita dapat membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah sedikit muqaddimah, kerana kita nak bercara panjang, masuk balik dalam kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di surau ini. Ini lanjutan merupakan siri kedua kitab. Kerana kitab yang pertama Tuhfatur Raghibin, karangan seorang ulama daripada bumi Martapura, kerajaan Kesultanan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, lebih dikenali dengan gelaran Datuk Kelampayan. Kita dah khatam daripada kulit ke kulit di surau ini. Kita masuk pula siri perbicaraan kitab kedua, iaitulah kitab yang bernama Tazkirah
lizawil afkar fima yamurru bil insan minal a'mar. Nama dia panjang sikit. Tu ada tempat yang mengajak, dia kata nak buh lagu mana nama dalam jadual ni ustaz, no, pasal panjang sangat. Cukuplah bubuh dengan kalimah tazkirah. Sebab bagi orang-orang Melayu ataupun orang yang belajar di pondok-pondok, maknanya sudah masyhur dengan kitab tazkirah ni tuan-tuan, karangan seorang ulama yang muktabar, iaitulah daripada bumi Fatani Darussalam, Syekh Abdul Qadir bin Wangah Budiskam Fatani. Untuk kita dapat pedoman dan i'tibar dan mendapat manfaat sepenuhnya daripada ilmu yang Tok Guru karang ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita nak sambung tang mana? Kita nak sambung pada penghujung muka surat 22. Kita mula masuk kepada perbicaraan, iaitulah fasa yang kelima, kehidupan manusia. Kitab ni dia tak cerita panjang, dia bercerita tentang kehidupan manusia, fasa-fasa kehidupan manusia. Pasal itu disebut nama kitab ni Tazkirah, peringatan lizawil afkar, kepada orang yang mempunyai fikiran, fima yamurru bil insan, pada membicarakan, iaitulah perjalanan hidup manusia yang perlu manusia lalui. Jadi kitab ni dia membicarakan tentang 5 fasa kehidupan manusia. Saya ulang balik, nak peringat balik ni. 5 fasa tu apa dia? Fasa yang pertama, kita mula dijadikan oleh Allah, sehinggalah sebelum kita dilahirkan di atas dunia. Itu fasa pertama kehidupan kita. Perjalanan kita bermula dengan kejadian, iaitulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasa yang kedua bermula daripada kita dilahirkan, sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fasa kita lah ni. Kita sedang berada pada fasa yang kedua. Fasa yang ketiga bermula daripada hari pertama kita dimatikan oleh Allah sehinggalah kiamat. Itu fasa yang ketiga. Fasa yang keempat, iaitulah selepas daripada ditiup sangkakala untuk dihidupkan, namanya nufqatul ba'thi. Kita semua dibangkitkan daripada kubur menuju padang mahsyar dan kemudian melalui perbicaraan. Itu fasa yang keempat. Dan fasa yang kelima ialah apabila hari pertama sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun iaitulah dimasukkan ke dalam neraka. Sampai bila? Sampai bila, no ending, forever. Yang tu nama dia abadi, selama-lamanya. Itu 5 kehidupan kita. Dan bila sebut 5 kehidupan ni, iaitulah fasa yang paling mencabar, iaitulah fasa yang kedua. Dan kita sedang duduk lah ni tuan-tuan. Pasal apa kata fasa yang paling mencabar? Sebab fasa ni lah Tuhan bagi, iaitulah segala pilihan kepada kita untuk kita pilih. Nak bentuk diri kita. Dan kemudian fasa ketiga, keempat, kelima, itu adalah natijah daripada pilihan kita dalam kehidupan yang kedua. Kalau fasa yang kedua ni kita lalai, jawab dia kira memang tak selamatlah fasa ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau fasa yang kedua ni kita beringat, kita tak jadi orang yang ghalit, kita tak jadi orang yang lalai. Kita sedang kehidupan atas dunia ni macam disebut oleh Nabi, kun fid dunya abirus sabil.
Jadilah kamu bila hidup di atas dunia ni macam orang yang menempuh perjalanan. Dunia ni bukan destinasi. Dunia ni cuma R&R. Apa dia? Rehat dan rawat. Maksudnya apa dia? Iaitulah nak bina segala, iaitulah maknanya kenikmatan pada destinasi. Masa ni lah kita nak perbaik tanu, perbaik tani. Nak perbaik apa pun masa ni lah. 3, 4, 5 tak ada dah. Kotlah kita masuk 3, kita sedang, kita mati, kita menyesal. Menyesal tu tengok-tengok sikit ya lagi, kalau boleh kita ni akan bertambah amalan kita. Nak sembahyang 2 rakaat bukan masa dia dah. Itu kaedahnya. Jadi kita dah masuk kitab kita ni sampai agak-agak penghujung kitab lah. Muka surat 22 yang hujung tu nak masuk muka surat 23, iaitulah kita berbicara tentang perbicaraan umur yang kelima, yakni fasa yang kelima kehidupan kita. Baik, jadi Tok Guru habaq fasa yang kelima, kalau ingat balik bulan lepas disebut, iaitulah maknanya bermula daripada masuknya kita ahli syurga ke dalam syurga, dan bermula daripada masuk neraka bagi ahli neraka sampai bila? Sampai bila-bila, hingga tidak ada berkesudahan. Yang tu yang kita bicara dalam kuliah kita yang lepas. Kita masuk pula, iaitulah sambungan dia. Muka surat 22 kuliah terakhir kita dulu 4 hari bulan 10. Baik, kita tengok. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Hendaklah kita kesemua, saya ambil tang tu lah sebab kita tanda tang tu. Hendaklah kita kesemua takut akan neraka dengan secukup-cukup takut. Takut tu mau takut sungguh-sungguh. Mau takut, kita tu takut, lebih takut daripada orang yang bagi hutang kat kita. Takut kita tu iaitulah lebih takut, iaitulah terpisah kita dengan isteri kita. Takut tu biar lebih takut daripada kita takut rimau dan sebagainya. Takut tu mau lebih takut, iaitulah orang yang makan rasuah, bila iaitulah dia dimengorat oleh hak yang kerja SPRM dan sebagainya, tuan-tuan. Mau kena lebih takut daripada segala yang takut. Itulah maknanya, iaitulah bahawa sesungguhnya patut ada pada kita, tuan-tuan, kalau nak selamat. Pasal apa? Kerana tak kepadanan sekali. Tu bahasa Patani lama. Dia kitab ni, dia susun dalam bentuk bahasa bercakap, bukan bahasa tulis. Tu kadang kitab lama ni dia nak kena mengaji. Pasal apa? Pasal nak kena faham apa maksud Tok Guru tu. Tu dia kata, pasal apa nak kena kita ni takut secukup-cukup takut dengan azab neraka? Kerana tak kepadanan sekali kita nak menanggung akan azabnya. Tak padan kita nak tanggung azab dia. Maksud tak padan tu apa dia? Tak sanggup. Sanggupkah kita dengan kita nak hadapi azab neraka ni? Ada orang kata, iaitulah memanglah tak sanggup ustaz, tapi lagu mana azab neraka? Memang tak terbayanglah, tuan-tuan. Cuma ulama' bahas di dalam kitab-kitab yang muktabar. Kalau kita buka mana-mana kitab Kashful Ghaibiyah yang cerita bab neraka ni, tuan-tuan, memang ulama' tu iaitulah tak sebut lagu mana dahsyat neraka. Pasal apa tak sebut lagu mana dahsyat neraka? Sebab tak dapat nak gambar kan. Lagi kita duk boleh bayang lagu mana teruk neraka tu, bukan neraka lagi. Dia lebih teruk daripada tu, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian.
Cuma jumhur ulama boleh menggambarkan untuk bagi kita tersentuh juga sikit, iaitulah ada ulama kata paling kurang ataupun paling ringan azab neraka ni, apa dia? Iaitulah dipakaikan satu kasut daripada bara api neraka. Pakai kasut tu, iaitulah dia punya kehangatan dan dia punya siksaan tu, kehangatan daripada kasut yang dipakai tadi sampaikan panas dia boleh menggelegak otak. Tu paling ringan, siksaan paling ringan neraka. Lalu Tok Guru kata, bayanglah kalau hak yang lebih daripada tu, yang tu ashalu. Ashalu ni isim tafdil, paling kurang pakai kasut daripada bara api neraka, menggelegak otak. Bayangkan tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, tapi ada jenis puak-puak yang jenis orang panggil apa, dia kira nak bagi logik ya. Dia kata logik ke logik ke pakai kasut, iaitulah bara api ni kemudiannya menggelegak otak. Dia mau jenis nak bagi faham, padahal bila ada dalam perbicaraan ulama dulu ada sumber dan sebagainya, tentulah maknanya relevan. Tapi pasal jenis puak ni, dia kata cuba ustaz bayangkan, lagu mana kena kaki tapi otak menggelegak. Apa hubungan dia? Nak habaq kata, iaitulah maknanya seluruh tubuh kita ni berhubungan dengan urat dan juga saraf. Saya pun nak cerita lagu mana nak bagi dia faham. Kita tengoklah kalau mengaji ilmu refleksologi, di mana iaitulah maknanya setengah-setengah pakar refleksologi ni dia sebut, iaitulah nak berubat apa pun pada tubuh kita tu, tapak kaki. Dia ada urat-urat dia. Cina pandailah tambah refleksologi ni, Cina dia pandai dalam perubatan Cina ni. Dia ada urat hak kaki dia tu, ada hak pi ke jantung, ada hak pi semua tubuh kita ni ada urat dan saraf. Itu makna dia, dan semua berhubungan. Berhubungan tu makna centralize dia jantung. Lepas tu darah dipampam mai sampai ke otak dan sebagainya. Awak tak boleh pula. Pasal kita urat kita cuit ataupun kita urut dekat tapak kaki kita tu, dia ada kesan kepada seluruh, sebab dia ada wayar, ada saraf yang sambung kepada seluruh anggota tubuh. Tak mustahil hak panas tadi ni dia akan sampai kepada otak. Tu paling kurang dan paling ringan. Bayangkan yang lebih teruk tuan-tuan. Tu yang saya duk sebut selalu kepada tuan-tuan. Ni cuma sebagai orang panggil pengulangan pun tak apalah, tapi ulang banyak kali pun tak salah. Dalam kaedah agama ni, kalau ulang banyak kali tu dia memantapkan pengetahuan dalam diri kita. Contoh, kenapa disebut kita kena takut sungguh dengan siksaan neraka ni tuan-tuan? Pasal iaitulah azab dia tu kita tak dapat tanggung, berat sangat kalau nak kira tuan-tuan. Pasal itu tanda berat dia, iaitulah Allah Ta'ala azabkan neraka tidak dengan benda lain. Apa dia? Tuhan guna api. Pasal apa? Pasal siksaan dalam apa bentuk pun, siksaan yang paling dahsyat ialah dengan api. Pasal itu kalau kita buka dalam kitab Asnal Muttalib Syekh Zakaria Al-Ansari, dia sebut ada 49 dosa hak paling besar sekali atas dunia ni. Salah satu daripada dosa yang paling besar sekali iaitulah membakar haiwan. Macam saya sebut selalulah, dia kira kadang-kala jangan mudah-mudah kita nak bakar binatang dan sebagainya. Bakar hidup-hidup bakar hidup-hidup tu hukumnya dosa besar. Pasal apa dosa besar? Pasal guna api ni hanya Allah Ta'ala saja yang boleh. Makhluk tak boleh, tak diizinkan, kecuali kalau melibatkan mudarat yang tak ada kaedah lain dah, memang nak kena bakar.
Tapi orang Melayu kita dulu-dulu lala jarang jumpa dah. Dulu-dulu kalau kampung ni dia tak nampak benda lain lah, bakar. Mai tebuan, sarang tebuan, bakar, cucu. Ada cara lain tak? Ada. Boleh cari, boleh tertiak cara lain dulu. Kalau tak boleh sampai peringkat maknanya memang nak kena bakar, baru diizinkan oleh syarak. Kalau tidak, dosa besar. Itu tak masuk, okey. Semut gatai penuh orang rumah. Dia pergi ambil cucu habis semut gatai apa semua. Dia berasa macam tak apa. Siapa kata tak apa? Dosa besar. Pasal apa dosa besar? Sebab disebut dah terang-terang Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengazabkan manusia dengan api. Pasal apa? Pasal api ni seksa sungguh, tak tahu nak abang. Nak tahu siapa kena api? Tahu. Nak tanya siapa pernah kena api. Satu pakcik kata saya tak pernah kena api ustaz. Tapi kena exhaust. Betul ya. Exhaust dengan api memang tak sama. Exhaust tu orang kata apa? Api. Ni apa api tu apilah. Tapi exhaust ni besi. Tapi jangan nak buat muka kait dengan api juga panas. Dia pergi kepala batas balik-balik main. Lepas tu lagu mana tak betih kering tu cop. Kena exhaust tu. Jawab dia seminggu bara. Tu tak masuk. Lepas tu nak kena berasa sengai-sengai lagi no. Dia jadi mengelembung lagu tu. Lepas tu terang nak pecah ayak bisa dia. Allah tak tahu nak abang lah. Tuan-tuan siksa dia. Pasal itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengazabkan makhluk dengan api. Kita tak boleh. Jawab dia lagu tu dosa besar. Sebab memang siksa sungguh-sungguh. Yang saya cerita pengalaman peribadi saya sendiri. Arwah ibu saya 28 tak sampai 8 hari 20 hari lebih daripada iaitulah pinggang sampai ke kaki. Waktu tu dia adik kecil tu masih duduk menyusu dekat ibu saya. Kena buktilah hospital malam-malam adik tu untuk disusukan. Sebab susu badan tuan-tuan. Kita duk dengar lah. Walaupun ubat tahan sakit ke apa, bius ke apa dan sebagainya tuan-tuan. Tapi jawab dia mengerang dia tu, itu menunjukkan kata sakit sungguh-sungguh. Lepas tu nak buat pembedahan cukup 20 hari lebih itu, maka sampailah masa dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya tak kena api, tapi saya boleh rasa. Nak kita tengok tu iaitulah kita boleh rasa penderitaan orang yang kena api tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu kadang bila tengok ada kejadian terbakar usak-usak apa jemaah tahfiz dulu yang iaitulah terbakar budak-budak tahfiz tu, kita dengar sayu. Pasal kita tahu penderitaan kena api tadi dan kita berharap mereka tu sebelum mati dibakar tu, maknanya mereka mati dulu siap supaya dia tak rasa penderitaan kena api itu tuan-tuan. Pasal tahu sungguh-sungguh azab api ni cukup dahsyat. Pasal itu neraka Allah Ta'ala buh dengan api. Tu kena faham tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kerana tak ada dah benda yang boleh memberi satu kesakitan yang cukup dahsyat melainkan dengan api tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dari satu sudut penderitaan. Pasal itu kalau hukuman bunuh yang paling orang panggil apa, yang paling sedikit penyiksaan, rasa tersiksa tu ialah hukuman pancung. Pasal apa pancung? Pancung ni siap habis. Walaupun nampak tu macam ngeri. Kau hukuman Islam, antaranya hukuman pancung, hukuman hudud untuk yang tidak hukuman mati dan sebagainya. Fikir tengok maknanya hukuman yang kita kata walaupun kita nampak tu, kalau cuma kena tengok depan di buh depan dihukum bunuh tu kena dengan pancung, nampak macam ngeri. Pasal apa? Siap dia bagi putus kepala. Betul. Tapi penderitaan dia tu paling sedikit. Pasal mati terus. Cuba tengok hukuman gantung. Kita pun tak pernah tengok. Tapi bayangkan
Tengah duk elok-elok, kawan tu pun dah tahu dia nak mati sekali lagi ni. Bayangkan lagu mana. Lepas tu kelepak tali tu, dia ada macam orang kata besi, boleh patah tengkok ni, mati. Bayangkan. Yang orang kata hukuman Islam tu kejam. Lah cuba tengok hukuman gantung. Tengok pula satu lagi hukuman apa lagi? Macam ada hukuman di Eropah dan di Amerika. Hukuman iaitulah kerusi elektrik. Buh beduk tu, buh karan. Kena karan ni, maknanya terang nak mati kau lah. Bayangkan. Tu tak apa lagi. Ada hukuman. Iaitulah buh dalam satu tempat, masukkan gas beracun. Yang orang kadang Eropah dan orang Barat kata hukuman Islam ni hukuman yang paling kejam. Siapa kata kejam? Cuba tengok kalau dari satu sudut macam tu, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Apatah lagi kalau dibakar hidup-hidup hukuman. Bayangkan tuan-tuan, terang nak mati tu. Terang nak mati tu. Dan mati memang tak apa dah. Tapi terang nak habis umur. Bayangkan penderitaan dan sebagainya. Pasal itu, buka yang kita sebut selalu benda ni, surah Furqan. Dalam tu dia ada cerita tentang sifat utama orang-orang yang beriman. Ayat 63 ke atas. Iaitulah cerita tentang golongan orang yang Tuhan sayang. Saya rasa dah ulang banyak kali dah. Tapi tak apalah. Ulang ni tak ada masalah. Dia boleh memantapkan lagi pepahaman kita. Di mana Allah Ta'ala sebut tentang satu golongan yang Tuhan sayang. Siapa dia golongan tu? Iaitulah Ibadur Rahman. Disebut dalam surah Al-Furqan. Ayat 63 ke atas. Iaitulah orang yang Tuhan paling sayang ialah disebut dengan gelaran Ibadur Rahman. Dan Ibadur Rahman ni dia ada ciri-ciri dia. Tuhan sebutlah satu-satu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Satu ciri dia. Lepas tu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sampai pada ayat yang Tuhan sebut walladzina yaquluna rabbana. Iaitulah antara ciri orang-orang yang benar-benar menjadi Ibadur Rahman ialah orang itu akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana, berdoa pada Allah dengan katanya, wahai Tuhan kami, isrif anna azab jahannam, jauhkan kami daripada azab api neraka. Jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Pasal apa? Pasal apa minta jauh daripada azab api neraka? Ni doa yang patut kerap ada pada orang yang Tuhan sayang. Dan nak tahu kata kita ni masuk dalam golongan Ibadur Rahman, doa ni kerap kita minta pada Allah. Apa dia ada? Iaitulah pasal apa minta jauh daripada neraka. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Kerana azab neraka itu iaitulah gharama. Gharama ni kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada makna yang berbeza-beza. Iaitulah begitu menakutkan. Azab neraka ni begitu menakutkan, begitu mengerikan. Kalau kita ambil benda hak paling kita takut dan ngeri atas dunia ni, yang paling ngeri sekali azab neraka. Pasal apa? Pasal iaitulah azab neraka tu ada api. Dan api itu pula, masalah dia, kita tak boleh pi mana. Kita kena hadapi api tu. Api tu bila dia bakar kita, daripada mula sampai rentung. Terang nak rentung tu, dia mati dah. Masalah dia. Kalau mati tak apa. Bakar-bakar sampai rentung, mati. Macam kita di dunia ni. Terang nak rentung, dah sakit. Tapi bila dah mati, lain cerita dah. Yang ni masalah dia. Dia bakar sampai rentung. Siksa ni tak tahu nak habaq. Tahu-tahu rentung. Dia jadi elok balik. Bakar pula.
Sampai bila? Sampai bila. Sampai bila? Sampai bila. No ending. Tak ada kesudahan, tuan-tuan. Yang tu persoalan dia, tuan-tuan. Bila jadi lagu tu, ada tak masa kita untuk nak seronok walaupun sad? Ada tak masa kita untuk nak senyum walaupun sad? Tak ada. No? Tak ada. Kalau masuk jail tu ada masa senyum juga. Ada masa yang kita kata seronok juga. Macam saya baca buku, satu buku keluaran keluaran pustaka Universiti Kebangsaan Malaysia. Kisah Said Zahari. Siapa dia Said Zahari ni? Said Zahari ni ialah bekas ketua Parti Buruh Singapura. Bekas ketua Parti Buruh Singapura, dan dia seorang wartawan utusan Melayu. Dia mulanya berpusat di tanah Melayu lah. Lepas tu iaitulah bila utusan Melayu ni duk hentam kerajaan banyak dan sebagainya masa tu, tuan-tuan, maka dia orang Singapura. Maka dia dihalau pi balik Singapura. Bila halau balik Singapura, maka dia menjadi persona non grata Malaysia. Jawab dia, kira apa maksud persona non grata ni? Ni satu istilah immigration. Maknanya dia tidak diperlukan, hang bawa pasport ke hang bawa apa, tak boleh masuk. Dia kira lagu tu. Maka dia terus berkhidmat di Singapura, dan kemudian dia menjadi ketua Parti Buruh di Singapura. Dan kemudian dia cukup dibenci oleh rejim Lee Kuan Yew, dan dia dimasukkan dalam ISA Singapura. Internal Security Act. Dia masuk dalam penjara Singapura tu, penjara ISA tu 18 tahun. Bukan sat, tuan-tuan, masuk ISA 18 tahun. Sampai last sekali dia dibuang di Pulau Ubin di Singapura, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saya baca buku tu, pengalaman dia duduk dalam jail tu. Kita tak pernah masuk jail dan minta janganlah. Kita pun tak mau, tuan-tuan. Siapa pun tak mau, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi ustaz tahu pengalaman, bukan tahu, baca buku dia. Baca buku dia tu, dia abang. Memang dalam jail ni siapa pun kata jangan, tak seronok lah. Abang bagi, memang tak seronok, tapi ada masa seronok. Ada masa seronok, tuan-tuan. Tambah sel dia tu disebut, dia duduk dalam satu bilik sengap, tak ada apa. Ada satu tingkap. Satu tingkap tak ada lah, cahaya sikit kot macam tu. Yang tu baik, tak apalah. Okey, nak sembang, tak ada siapa. Tak sembang siapa. Kita duduk dalam tu seorang-seorang. Lepas tu, yang kita tahu sebelah tu ada sel orang lain pula. Memang tak seronok. Duduk dalam sel, dalam neraka ni tak seronok. Tak sah kata tak seronok duduk dalam tu. Kadang ada orang nak keluar, mungkin orang membik ke, polis membik ke untuk keluar ke apa dan sebagainya. Bunyi pintu tu pun tak seronok lah. Keriuk dia bunyi. Gua pernah cerita dalam tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimah. Bunyi tu pun dia jadi dengar tu pun, fobia, trauma dalam diri kita. Dia cerita dalam buku tu lah. Tapi ada masa seronok. Seronok bila, walaupun tak boleh sembang, ketuk dinding, ada orang hak sebelah tu dengar bunyi ketuk dinding juga. Seronok. Boleh sembang, lagu tu pun jadilah seronok dah, tuan-tuan. Tu iaitulah penjara. Jadi ada masa juga seronok. Tapi kalau neraka, tak ada seronok langsung. Orang duduk dalam neraka ni, kira sepanjang hari dia sampai bila-bila, dia tak akan senyum walaupun sikit. Dia tidak akan berasa lapang walaupun sikit. Dan dia tak akan berasa seronok walaupun sikit. Tu yang kata ghoroma tu, tuan-tuan. Tu saya pernah sebut dulu bila saya baca tafsir. Yang bukan dikarang lah. Dia disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Dan dia mengajar tiap-tiap Jumaat di Medan Ilmu tu. Dia rakam dan buat satu buku. Dan buku tu pula, mereka tak ubah bahasa. Macam mana dia bercakap, macam tu ditulis.
tafsir surah Furqan. Dalam tutur guruk ni Aziz ni dia hurai. Kenapa Allah Ta'ala sebut gharama, azab neraka tu, azab yang paling menyiksakan. Lagu mana maksud menyiksakan? Salah satu maksud menyiksakan tu ialah orang yang duduk dalam neraka tak akan tenang walaupun sesaat, tak akan seronok walaupun sesaat, tak akan gembira walaupun sesaat, tak akan senyum walaupun sesaat. Jadi nak habaq go mana? Kita ni dia kira dia jadi sentiasa gundah gulana, nak habaq go mana? Dia sentiasa gelisah, dia tak tenang. Bila tak tenang tu, itu siksaan. Dan dunia, kalau hidup kita tu tak tenang, itu siksaan. Mana tak ada bahagia. Itu makna dia. Tu kadang ada orang sanggup kerja, dia kerja tu walaupun gaji mahal, dia dapat gaji mahal, tapi dia tertekan, stres. Kalau saya tak mau kerja aku tu, mahal pergi ke mana pun. Pasal apa? Kita tak ada ketenangan. Tak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan. Walaupun dapat duit mahal. Sebab matlamat kita bukan duit. Matlamat kita lah tenang, bahagia. Itu yang kita nak. Duduk di dunia ke duduk di mana pun, matlamat utama bahagia. Tak guna duit banyak kalau tak bahagia. Itu makna dia. Biar kerja tu gaji tak banyak mana pun, tapi kita berasa tenang, tak stres. Dapat pula ahli semua kerja kita, daripada bos sampai ke bawah. Macam orang yang macam adik-beradik, dia boleh faham, dia boleh ada empati, dia ada simpati. Buat kerja pun tak gaduh nak ditekan dan sebagainya. Yang tu bagi saya, dia dapat satu benda apa dia? Keseronokan dan ketenangan. Tu kadang ada setengah orang dia tak erti baca, dia tengok, macam mana hang boleh kerja situ sampai 40 tahun hang boleh kerja situ, padahal gaji tak banyak mana pun. Tu saya tanya, dia dapat apa yang dia nak. Apa dia? Kebahagiaan dan ketenangan dan keseronokan. Itu makna dia, tuan-tuan. Sebab itu nak habaq bagi dalam neraka kita tak akan jumpa. Lagu mana nak bagi faham stres ni? Tak seronok langsung ni, hidup tertekan. Jadi nak gambarkan neraka ni, tak seronok ni, nak habaq go mana? Sebab itu Tuhan guna kalimah gharama, kata almarhum Tuan Guru ni Aziz ni Ahmad. Pasal apa? Sebab gharama tu kata akar dia ghain ra mim. Dalam bahasa Arab, ghain ra mim tu dia ada dua lagi makna yang berbeza bila berubah baris. Okey, kita ambil tadi ni. Gharama azabaha kana gharama. Azab itu, azab neraka tu begitu, iaitulah mengazabkan, begitu dahsyat, begitu menakutkan. Ada tak lagi perkataan lain? Ada? Okey, kita ubah baris. Tadi gharama kita ubah jadi gharima. Ataupun gha ya mim. Ubah buh tambah ya dan buh kasrah jadi gharim. Gharim makna apa? Gharim makna hutang. Nampak Tok Guru ni Aziz kata, seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi gambaran kat kita. Lagu mana nak tahu orang yang hidup dia tak tenang? Lagu orang yang berhutang. Siapa berhutang tahu. Tambah kalau berhutang, kalau dulu orang hutang ceti lah, tak ada dah hutang ceti ni apa semua, ada ceti moden pula. Ceti moden dia tak nama ceti dah, dia nama alung, dia nama apa lagu tu. Ni dulu hutang ceti. Hidup tenang dah orang yang berhutang tak tenang nak abang bagi. Dia dulu ni kalau tengok ada orang bawa payung hitam, dia lari menyorok Padahal tak ada kena-mengena pun kawan tu. Hujan bawa patung, bawa payung hitam tapi selalunya dulu payung hitam tu ceti lah rajin bawa. Dia tengok ceti pun daripada jauh tak tenang. Tu nak habaq tu maksud yang kata azab. Tak tenang ni azab. Gelisah ni azab. Contoh sebab itu Allah Ta'ala nak bagi kita nampak dengan mudah. Tanya orang berhutang. Orang yang berhutang keliling pinggang ni. Bayangkan hidup dia tak pernah tenang. Contoh, dia duduk rumah sewa. Duduk rumah sewa berapa hari apa semua, tak bayar sewa. Sampai berbulan-bulan. Mai tuan rumah, halau dia. Tak bayar halau. Malam tu tengok-tengok pagi esok, tak ada apa dah. Habis semua. Dia angkut awak pergi duduk rumah lain pula. Sewa pula, tak lain pula. Tak bayar pula 3-4 bulan. Nampak syok.
Pasal apa? Tak payah bayar sewa bertahun-tahun tu. Tapi hidup dia guna. Cempah. Hidup tak tenang, tuan-tuan. Tu maksud berhutang. Satu lagi, apa dia? Gharam. Ghain, ra, alif, mim. Jadi, gharama, yang ni gharam. Gharam makna apa? Iaitulah sifat ataupun sakit. Nama satu penyakit. Penyakit apa? Gharam. Penyakit angau. Penyakit angau ni hidup dia tak tenang, tuan-tuan. Dah ustaz, saya menikah sampai 20 tahun dah pun tak ada tenang ya hidup. Tu maknanya tak angau dah. Yang tu ya kaedah dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau angau go mana? Baik tu angau jangan tanya orang nikah. Orang nikah dia tak angau dah. Tambah 20-30 tahun lagi tak angau lah, tuan-tuan. Tu kadang pergi pasar malam, seorang ujung ni, seorang ujung tu. Dia tak peduli lah kadang-kala. Padahal kalau dalam Islam ni dia lagi tua mau lagi angau. Patutnya lagu tu, tapi tak ada. Jadi nak tahu, tanya hak yang gay hak tak menikah lagi ya. Budak-budak sekolah yang ada couple dia angau tu tak tahu nak abang macam dulu lah. Lah ni dia pakai WhatsApp semua. Dulu ni masa tu pakai telefon tu pada mesej ya. Duk lawan hantar mesej aku. Dia hantar assalamualaikum. Wala tu nak buka jalan apa? Chat tu. Assalamualaikum. Dia pun tahu, mesti jawab waalaikumsalamnya. Tahu. Takkan assalamualaikum nak jawab apa? Waalaikumsalam. Tapi tunggu dia nak jawab waalaikumsalam ni. Allah tak tahu nak abang. Dia mainlah hati tah dia lupa dah kat aku ke apa. Ataupun dia dapat markah lain dah ke apa. Macam-macam, tuan-tuan. Jadi dulu bukan senang. Dulu nak kena tembak pi pemancar nak tembak pi satelit nak tembak pi pula. Bukan lambat lah. Tak tahu kawan tu pun sampai assalamualaikum. Jadi markah dia pun balas balik waalaikumsalam. Tak apalah. Sampai kat dia. Baik. Dah sampai kat dia pun hantar pula apa habang. Tapi terang nak sampai apa habang tu kat markah dia pula. Markah dia pun lagu tu juga. Dia kira tak ni payah cerita. Jawab dia kira memang hidup sampai satu peringkat tu yang pepatah orang tua kata, sampai peringkat makan tak basah, mandi tak kenyang. Tu dia sampai peringkat tu dia punya angau dia tu, tuan-tuan. Tu nak habaq kata gelisah dia tu. Kalau makan tak kenyang tu tak angau ke. Dia mau makan tak basah, tu baru betul. Angau sungguh-sungguh lah. Tu nak bak bagi kaedah dia. Pasal apa Tuhan guna kalimah gharama? Tapi gharama yang paling menakutkan selain daripada tadi, kita tak akan senang walaupun sikit. Lepas tu api pula, tuan-tuan. Bayangkan kita ni tak rasa takut dengan api ni bukan pasal apa? Pasal kita duk guna api. Pasal api tu masa ni dia jadi kawan kita ke? Cuba kalau kita pergi tengok hak yang jenis kena api macam mana, ataupun hak terbakar macam mana. Bakar mungkin tak pernah tengok terbakar hak besar-besar. Macam orang Australia, hutan terbakar. Api duk gam-gam-gam gitu. Daripada jauh dengar bunyi tu pun, tak tahu nak bang tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu dia sebut di sini, hendaklah kita kesemua takut akan neraka dengan secukup-cukup takut, kerana tak kepadanan sekali kita nak menanggung akan azabnya, dan tidak siapa pun mahu dan hendak akannya neraka. Siapa pun tak mau neraka. Tanyalah siapa pun. Kotlah ada orang kata contoh mana tak ada tak atas dunia ni. Kotlah kita tanya hang nak masuk neraka kan nak masuk syurga? Semua nak masuk syurga. Hak tak sembahyang nak masuk syurga. Hak karat sungguh-sungguh nak masuk syurga. Hak yang semua nak masuk syurga. Semua tanya semua. Tak ada siapa lagi jawab nak masuk neraka. Tak ada. Orang kafir pun tak ada. Orang kafir pun tanya nak masuk syurga. Tak ada siapa nak masuk neraka. Kotlah mana tu ada seorang dia kata tak apa. Dah semua nak syurga. Neraka bagi kat aku. Ada tuan-tuan? Tak ada. Kotlah ada kata dah tanya kawan syurga dia kata tak apa. Dah semua bekat syurga, buat syurga lagi penuh ni rimah. Lebih piduk lah syurga siapa minta mak, aku seorang duduk neraka. Dah neraka siapa minta mak. Ada lagu tu tuan-tuan? Tak ada. Tu dia nak bak bagi. Jadi siapa pun tak mau akan neraka.
Tetapi kata tok guru, melainkan orang yang jahil. Orang jahil yang nak neraka ni. Walaupun dia jawab nak syurga, tapi jalan hak dia buat tu masuk neraka. Dan yang bodoh, orang bodoh, dan orang yang sombong. Maksudnya bodoh sombong, yang tidak yakin akan adanya neraka, yang orang panggil apa, dia ni ragu-ragu tentang wujudnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa dia jadi macam tu? Dan akan lalunya neraka dengan sebab tidak mengaji. Tu dah dia habaq pasal tak mengaji. Sungguh juga kalau tengok betul, banyak orang tak mengaji. Kalau kuliah tu tengok muka-muka tu, alah tuan-tuan, muka-muka tu yang saya duduk mengajak ni, dekat-dekat 30 tahun dah duduk mengajak masjid surau ni. Tambah saya kadang tengok duduk mengaji ni, hak yang tu kata dengar, mana pi tak nampak lama, mati dah. Banyak tempat lagu tu. Dengar mana palung tak ada dah, mati dah. Ngak pula mati dah. Kita dengar tu kita sedih. Sedih tu bukan pasal mati sangat, pasal kita tahu itu dah memang dah lumrah dunia dah. Kita hidup akan mati yang mana tu lah. Sedih tu bukan pasal apa? Pasal tak ada palung tu, tak ada ganti lah. Siapa nak ganti dia? Ada? Kot lah. Palung ni tak ada orang pula mai ganti dia. Tak ada. Dia duduk, kalau kata 20 orang, tinggal 19 orang. Betul lah. Kadang pergi tak mana pun, yang tu lah. Nak mengaji, tak mengaji ni Allah tak tahu nak abang, dia tak rasa penting apalah dalam keadaan tadi. Jadi macam mana dia nak tahu dan dia nak rasa tentang azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata sebab tidak mengaji dan tidak menanya-nanyakan akan orang-orang yang pandai hukum hakam agama Islam. Pasal dia tak tanya orang pandai hukum hakam Islam. Maknanya dia tak pi kepada ulama dan dia tak rapat pada ulama. Malah bukan takat tak rapat pada ulama, ulama pun dia caci, ulama pun dia cerca, ulama pun dia buat macam adik-adik dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bang ulama ni kita boleh hukum mudah gitu ya. Baik itu contoh mengumpat berdosa. Mengumpat ulama lebih berdosa. Sebab apa? Luhumul ulama masmumun, kata Nabi. Daging ulama tu beracun. Kita pelaga orang berdosa, pelaga ulama lagi berdosa. Tahu pelaga ulama agak mana? Dia orang kata apa? Dia pergi mengadu. Satu orang dia dengar mengajar, tapi tok guru tak sebut siapa pun. Tapi dia berasa macam duk kata kat tok guru hak dia sayang apa semua. Dia pergi mengadu kat kawan tu. Dia tambah-tambah pula. Berkelahi dua orang tadi. Maknanya pelaga orang berdosa. Yang ni lagi berdosa. Sebab apa? Daging ulama beracun. Tu kena ingat. Allah tak tahu nak abang. Tu yang kadang kita duk tengok juga Facebook, lama-lama jadi meluat kadang-kala tu. Bukan pasal apa, tengok dia punya berani caci ulama ni. Allah tak tahu nak abang, tuan-tuan. Kenapa seriau kehidupan dia. Mungkin dunia ni Tuhan tak bagi lagi. Pasal umat Muhammad Tuhan tak bagi tunai. Tapi seriau esok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni atas dunia tak ada siapa lah kita nak ikut, sebab Rasulullah dah wafat. Dia tinggal apa dia? Tinggal pewaris dia. Siapa dia? Ulama. Tambah ulama hak betul. Ulama buat keluar tu kadang cara ulama. Kita dengar, kita kupas cara kepala otak kita. Mana boleh sama. Tu dia tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Lagi parah, ulama dia caci. Lepas tu orang kafir dia sanjung. Lagilah tuan-tuan. Dia berlawanan sungguh dengan menjadi pengikut Nabi. Sebab pengikut Rasulullah disebut oleh Allah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, orang yang akan bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kufar. Dia menjadi orang yang bersangatan bermusuh dengan kafir yang nak menghancurkan Islam. Ruhama'u bainahum, dia akan berkasih sayang berlebih kurang dengan orang yang seaqidah dan orang yang beragama dengan agama dia. Itulah Islam.
Tambah ulama, lagilah ulama yang nak bawa apa dibawa oleh Nabi SAW. La terbalik kod. Hak orang Islam pula, tak boleh, silap sikit orang Islam ni terus dia bubuh macam-macam. Hak orang kafir pula, kita nak dakwah depa, dia buh lagu tu. Padahal kawan tu terang-terang memusuhi Islam dan sebagainya. Tu kaedah disebut di seorang tok guru. Boleh buka kitab kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dia sebut mengaji terang mana pun ada lagi tanda bodoh kat hang. Salah satu pada iaitulah kita terlampau percaya kepada semua orang. Itu alamat kebodohan. Ada orang yang kita boleh percaya, ada benda yang kita percaya bagaimanapun dia kena ada juga simpan cuak tu. Itu makna dia. Itu satu alamat kebodohan, alamat jahil. Tak kira hang mengaji terang mana pun, tapi kalau ada lagi sifat ni, percaya pada semua orang, tak kira dia mudah percaya sungguh kat siapa pun, dia tak ada cuak walaupun sikit, itu alamat kebodohan. Satu lagi apa dia yang saya nak tekankan juga di sini. Satu lagi, dia cerita semua hak dia kepada semua orang, tak ada taruh langsung dah. Itu alamat kebodohan. Pasal apa? Ada benda kita boleh cerita, ada benda kita kena taruh juga. Jangan duk pergi cerita mudah. Bila ni dia cerita habis. Tambah kalau ada media sosial tu, kalau boleh dia bubuh semua, dia cerita habis. Hak yang jahat dia, hak baik dia. Padahal hak jahat kita ni jangan duk pergi cerita ke orang. Pasal Tuhan dah tutup kat kita. Tentu kita pergi buka pula ke orang. Itu tanda kerugian yang paling besar dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Tapi taklah zaman orang suka cerita pula kat semua orang. Media sosial semua orang tahu Satu, bukan semua boleh cerita ni. Satu, contoh kita dapat nikmat, jangan cerita kat orang. Bukan pasal apa? Kullu zi ni'matin mahsudun, kata Sayyidina Umar. Setiap orang yang dapat nikmat, dia akan didengki. Kita lambat lepas dapat apa? Dapat kira pibuh dalam Facebook contohnya. Dapat sekian-sekian, apa semua dapat sekian-sekian. Orang hak tengok tadi, ada setengah orang tengok, alhamdulillah. Ada. Hak lain tak ada pasal. Kadang tengok, dia dapat, aku tak dapat. Walaupun dia tak buat apa, tapi akan timbul satu benda yang cukup bahaya. Nama dia penyakit ain. Penyakit ain ni, orang hak buat tu pun dia bukan buat apa pun, cuma hati dia saja tak senang. Dia pun bukan niat nak kata kita, tapi dia geram tengok kita duk tunjuk tu. Kata kita jadi penyakit ain lah, kita kena penyakit apa, nak berobat cukup payah penyakit ain ni. Pasal dia berbeza dengan syihir. Syihir ni boleh berobat lagi, bukan pasal apa, orang buat. Yang ni bukan orang buat, memang penyakit tu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tu kita, kalau kita tengok orang lain dapat nikmat, kita patut bubuh dengan sangkut dengan kalimah menyebut nama Allah, subhanallah ke, masya Allah ke, alhamdulillah ke, supaya kita tak timbulkan penyakit ain kepada orang yang tadi ni. Tu kadang-kala bahaya tuan-tuan. Baik tu saya duk tunjuk biar kita seronok kita sudahlah. Duk pergi duk kongsi dengan orang pun kadang-kadang ada faedah apa pun. Dia kira lagu itulah, dia akan menimbulkan banyak mudarat daripada manfaat di atas muka bumi Allah. Baik, habis tang tu selesai. Kemudiannya perman Allah Ta'ala to be continued. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Yang tu berbeza pendapat tak salah, boleh. Dia pasal kadang kalau bukan takat tu, tambah kalau kita kata kenapa Nabi sebut ikhtilaful ummati rahmah dalam masalah fiqh lah, boleh, tak ada masalah. Maknanya dalam bab adab perbezaan boleh. Cuma kadang kalau hari ni kita tengok dia bukan berbeza pendapat lah, dia sampai peringkat mencela, mencaci. Yang ni bukan nanti ulama, orang lain pun tak boleh. Tapi ulama ni yang disebut paling bahaya bukan pasal apa? Tu yang disebut tadi, luhumul ulama masmumun. Ya, itulah daging ulama tu beracun. Beracun tu maksudnya, apa maksud daging ulama beracun disebut oleh Nabi SAW? Banyak tafsiran dibuat oleh ulama-ulama yang lain. Maksudnya iaitulah
jangan mudah-mudah takut dikirakan, iaitulah tambah kalau ulama termasuk ulama yang benar. Kalau ulama usuk tu lainlah, tak ada masalah yang tu. Tapi taklah juga boleh sampai pangkat kita nak caci, nak apa-apa semua, tak boleh juga. Pasal macam manusia biasalah juga dalam keadaan tadi. Dan bila kita berbeza pendapat, dia ada adab ikhtilaf. Tu kaedah tu kena mengaji. Pasal tu kita tengok dulu, walaupun banyak tak setuju hang aku, zaman dulu ni ulama tadi hidup dalam keadaan hormat, menghormati di antara satu sama lain. Jadi kita lah ni dia jadi payah. Tak tahulah pasal apa. Mungkin itu tanda akhir zaman, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Cuma kita kena faham juga, dia setiap ilmu, setiap kaedah macam akidah, yang ni tak boleh berbeza pendapat. Dia patutnya satu, tapi kita pun tak tahulah pasal dia main macam-macam aliran apa semua. Yang tu nak salah pun tak boleh juga, sebab Nabi pun kata, iaitulah Nabi kata dalam hadis dia tu, umat aku sataftariqu ummati ila 73 firqah. Dan segi akidah tu pun 73 akan terpecah, 72 tak betul, sesat. Hanya satu saja yang betul, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu pun semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka. Yang tu semua kita kena tengok baliklah dalam ilmu, bagaimana pecahan dan sebagainya, supaya kita menjadi manusia yang benar-benar mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Responlah. Kalau nak jawab tu dia mungkin kena jawab dengan fakta kod ni apa semua, tapi kaedah dia macam itulah. Tak salah, boleh kita nak, memang kita pun tak sama, masing-masing kadang pegangan kita tu, kaedah apa semua tu dia ada perbezaan. Tapi lagu itulah, kalau boleh kita lahirkan satu kesatuan. Tu yang dia mau kesatuan tu, itu kaedahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada, kalau tak ada tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.